dijaga kasih muslimat, karena sebagai diri dan seterusnya, kepada semua yang dekat sini, adik, kakak, ibu-ibu yang disayangi lagi diridui, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita untuk bersama di sini, insya-Allah. Jadi sekalian pembukaan kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita berdoa, kita istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca sehingga istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi ya Allah wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. اللهم اهد علينا في سفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وفي مشارق الأرض ومغاربها واجعلنا من المنتصرين والفائزين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah Alhamdulillah kita gunakan kuliah kita dalam hari ini untuk sebagai menanggapi sebanyak menanggapi sedikit pada sampai ada bantu itu ada yang ustaz datang kita ada segmen dalam kitab Syama'il sebelum kita ini ya merupakan sebenarnya kitab karangan siapa Imam siapa? Imam At-Tirmizi ya. Okey. So kalau kita baru ya, kalau yang baru dia adalah hasil karangan Imam At-Tirmizi yang menggabungkan hadis-hadis berkenaan dengan kepribadian Rasulullah SAW, termasuk ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri pribadi Rasulullah SAW dan dikumpulkan dalam kitab yang bernama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Okey. Jadi selepas itu telah diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Adnan Razir dan kemudiannya kitab ini telah diambil inisiatif oleh Telaga Biru Ustaz Zahazan dan tim dia selama beberapa tahun ya lama untuk menghasilkan satu daripada terjemahan itu ditambah lagi dengan beberapa perawi hadisnya ya ditambah dengan gambar-gambar ilustrasi dan juga keterangan-keterangan hadis ya serta riwayat dan sandaran hadis dan sebagainya maka masya-Allah dapatlah kita ya kalau kita nak baca kitab Imam Al-Tirmizi dalam bahasa Arab saya rasa memang tak terbaca lagi kita masuklah saya dulu ya dalam bahasa sebab saya tidak ada tak pandai masalah tidak ada dalam belajar asas ya asas 01, 02, 03 lepas tu bila tak dia tak diamalkan dah hilang juga kan okey jadi alhamdulillah atas usaha ini dapat kita bersama-sama menelusuri peribadi Rasulullah SAW, mengenali ciri-ciri fizikal baginda dan mengenali bagaimana cara-cara Rasulullah kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan itu menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah dan menambahkan lagi kekuatan serta azam kita untuk mengikut sunnah Nabi. Dan satu lagi saya buat tunjukkan ialah kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahim Al-Maktum ya, Ar-Rahim Al-Maktum yang mana kitab ni ada banyak sebenarnya Rahim Al-Maktum banyak terjemahan oleh banyak syarikat. Jadi ada yang buku lain-lain berbeza, maknanya buku depannya buku lain tapi tajuknya tetap sama Ar-Rahim Al-Maktum yang ditulis oleh seorang ulama di India, Safiur Ar-Rahman Al-Mubarak Furi. Ya, Abdul Rahman ni dia buat Rahim Al-Maktum ni pada tahun 1970-an ya. Ketika itu ada satu pertandingan menulis sirah Nabi dan sirah Rahim Al-Maktum ini telah mendapat tempat pertama lah, maknanya semua ulama-ulama sejarah sirah berkumpul untuk melihat kan, untuk review dan sebagainya dan mereka sepakat bahawa ini antara yang himpunan sirah yang terbaik ya, yang contemporary lah yang sekarang. Okey, sekarang nak bagi tahu apa segmen yang kita ada ya. Segmen yang kita ada ialah pertama segmen dia ada hadis-hadis tentang Rasulullah SAW, di mana hadis-hadis tu ada perawian. Okey, jadi segmen pertama ialah kita melihat kepada
salah silah kehidupan perawi yang memang ada dalam kitab. Kedua, kita menelusuri sirah Nabi daripada lahir sampai wafat. Okey. Yang ini yang saya buat rujukan daripada kitab Rahim Maktul. Okey. Dan seterusnya, ketiga, kita membaca hadis-hadis tentang hadis-hadis Syama'il lah saya sebut ya, hadis-hadis Syama'il. Isu terbahagi kepada 3 bahagiannya. So hari ini kita buka muka surat last kali kita baca hadis ke-17 itu Sab'atun asyara. surat 91. Itu yang terakhir. So hari ini kita membaca hadis yang ke-18 di surat 92. Muka surat 92. Nampak tak hadis 18? Okay, saya bagi masa. Muka surat 92, hadis 18. Sebenarnya ini bab berapa? Bab 2. Betul tak? Iaitu tentang khatam nubuwah. Ya. Bab 2 tentang khatam nubuwah. Ya. Bab 2 tentang khatam atau cap kenabian. Apa dia khatam nubuwah? Khatam itu ialah cap atau tanda nubuwah itu kenabian. Maksudnya Nabi Muhammad SAW telah diberi tanda, ya, bahawa kalau dia ada cop di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil telah disebutkan bahawa akan datang seorang Nabi nanti yang mana dia mempunyai cop atau tanda di belakangnya. Okay? Jadi itu mukjizat, antara mukjizat awal yang mana kalau orang nak kenal, nak tengok dekat belakang antara dua bahu baginda itu ada cop. Okay. Hadis yang kita dah baca daripada hadis 15 sampai hadis 17 telah menceritakan bahawa khatam nubuwah itu berbentuk seperti apa? Ingat lagi? Rina, telur hujung seperti telur burung merpati. Ya. Dan duduknya dekat mana? Diberikan antara dua bahu. Okey. Jadi nanti kita baca. Salman Al-Farisi mula dia pun dahulu, tapi bila dia dah tengok khatam nubuwah tu, maka dia terus beriman. Nanti ada dah hadis dalam kisah lepas. Okey. Itu salah satu daripada tanda-tanda kenabian, okay, yang telah diceritakan dalam kitab Injil dan juga kitab Taurat. Jadi maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani dah tahu dah berita, ya? Mereka telah diberitahu tentang berita ini akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita baca hadis ke-18. Okay. An Ibrahim bin Muhammad qala, maknanya Ibrahim bin Muhammad berkata, kana alladhi iza wasafa Rasulullah fadzakara al-haditha bituli wa qala baina katifaihi khatamun nubuwwati wa huwa khatamun nabiyyi. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, beliau menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan satu hadis yang panjang. Beliau sebutkan di antara kedua-dua bahu baginda dan terdapat khatam nubuwah, cap atau tanda kenabian, dan baginda ialah penutup sekalian Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa?
Hadis riwayat oleh siapa? Ibrahim bin Muhammad. Sekarang kita nak tengok dulu siapa Ibrahim bin Muhammad. Okay, pergi ke buku surat 26. Pergi ke buku surat 26. Dan kalau rajin, cari lagi lah, boleh Google, cari Islam lebih lagi dia. Dekat sini dia ringkas je, tapi kita boleh nampak siapa dia. Lihat di surat 26 nombor 75, ya. Lihat di surat 26 ke surat 75. Jadi tadi apa yang kita buat? Tadi kita baca hadis Syama'il. Okey, tadi kita baca hadis Syama'il. Sekarang kita melihat kepada siapa perawi dia. Siapa perawi dia? Okey, Ibrahim bin Muhammad. Okey, kita baca siapa dia Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad merupakan cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada anaknya yang bernama Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Cucu Sayyidina Ali, maknanya Sayyidina Ali cucu dia. So dengan Nabi cicit. Ali itu anak tapi menantu. Sepupu dan menantu. So dia sekali yang cicit, sekali yang cucu saudara. Okey. Anak Sayyidina Ali bernama Muhammad ini bukan daripada hasil perselisihan hidup antara Sayyidina Ali dan Islam, akan tetapi dengan seorang wanita daripada Bani Hanifah bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Okey. Sebab kita tahu bahawa Sayyidina Ali ada berkahwin dengan seorang wanita. Okay. Bolehlah anda cari sama ada perkahwinan itu. Saya rasa perkahwinan itu selepas kewafatan Sayyidina Fatimah. Okay. Bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Sebab itu Muhammad anak Sayyidina Ali ini lebih dikenali dengan Muhammad bin al-Hanafiyah, iaitu dinisbahkan kepada ibunya daripada kabilah Bani Hanifah. Muhammad bin Hanafiyah ini mempunyai ramai anak, antaranya Ibrahim yang menjadi perawi hadis. Namun Ibrahim tidak sempat bertemu datuknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab itulah hadis di atas menurut ulama hadis adalah mukati, iaitu terputus sanadnya. Hadis yang terputus, maknanya sanad tak sampai kepada Nabi. Dan kita tahu kan sanad hadis tahu yang ingat lagi, ada masuk sanad boleh dah. Ni Rasul ni Nabi Muhammad. Okey, bila Nabi Muhammad berkata ataupun seseorang melihat, seseorang melihat Nabi Muhammad dia menyebutkan aku melihat Rasulullah SAW berbuat sekian-sekian, ataupun aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Okey, jadi mungkin ada beberapa orang sahabat yang mendengar. Okey, mungkin Ali dengar, Osman ada dengar, okey, Mus'ab ada dengar. Okey, siapa lagi ada dengar? Mungkin ada siapa lagi yang selalu Anas bin Malik. Okey, kemudian Ali menyampaikan kepada sahabat lagi. Saya tulis di sini, sampaikan. Okey, sampaikan. Okey, sampaikan. So orang kat sini, okey, sanad ni tak terputus, ya. Sanad ni tak terputus sebab last kali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk hadis tadi sanadnya terputus sebab apa? Sebab Muhammad bin apa tadi? Ibrahim bin Muhammad tadi dia tak jumpa Sayyidina Ali. Dan mungkin ada tengah-tengah ni ada terputus, ya. Okey. Jadi sanad yang dia hadis ni ada banyak pula. Mana dah belajar hadis pula. Okay. Kita ni nak belajar yang patut on the surface dia lah. Okay. Kalau nak belajar hadis, kita kena pergi pula metodologi of hadis. Sebab tu hadis kita ada dengar macam-macam nama hadis. Hadis sahih, ya, hadis hasan, hadis mampu,
Ada hadis, banyak jenis hadis lagi ya. Okay, so kita dah belajar lagi. Tapi maksud sanad terputus tu maknanya dia tak sampai kepada yang dia terputuslah dekat mana-mana. Okey? Dia punya perawi sanadnya terputus. Okey. So siapa tadi? Ibrahim bin Muhammad tadi cucu kepada Sayyidina Ali. Maknanya keturunan siapa? Bukan keturunan Nabi Muhammad. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Sebab anak dengan Kaulah, bukan anak dengan Kaulah. Alright. Ini sebenarnya macam inilah bila kita belajar agama ni, hadis ke kita kena ada sandaran dia. Dan buku ni Masya Allah, Alhamdulillah, dia bagikan kat mana rujukan ada sandaran dia. Sebab tu kita kalau baca orang hantar kaset ke hantar apa, bila baca tengok apa sandaran. Kadang-kadang ni just main sebut je, kita tak ada sandaran pun. Macam sekarang ni memang banyak berlaku fitnah. Okay? Kita lihat orang ramai berpolitik ya. Setiap isu dijadikan isu politik, sebab nak menunjukkan dia yang memperjuangkan. Sebenarnya dia lebih kepada politik kan. Jadi kita tengok, kita kena tengoklah betul-betul macam dia. Kalau kadang-kadang bila tengok tak ada macam pun, hanya sekadar rasa ya. Okay, kenapa ustazah ni nak ajar semua-semua ni kan? Kenapa nak kena tahu semua-semua ni? Memang itulah yang sepatutnya umat Islam ni dia kena lebih cakap daripada orang lain, especially daripada segi ilmu agama. Right? Jadi hadis tadi dah habis baca, dia kata hadis tu panjang. Kata Ibrahim bin Muhammad ni hadis tu panjang, tapi dia pun tentang yang kedua tu dia kata hadis tu panjang, tapi beliau menyebutkan satu hadis. Beliau sebutkan di antara kedua bawah baginya terdapat kata kedua atau kata kenabian. Kita tengok tafsiran hadis. Okay. Buku surat 92, balik dari buku surat 92. Dua hadis di atas, maknanya hadis 17 yang kita dah baca 2 bulan lepas. Sebab kita bercuti kan. Harap dapatlah baca balik semula nanti. Sebab saya tak nak ulang. Okay. Dua hadis di atas menjelaskan kepada kita kedudukan cap kenabian di belakang Nabi SAW, iaitu berada antara dua bahu baginda. Namun menurut ulama, cap kenabian itu bukanlah berada betul-betul di tengah antara dua bahu itu, akan tetapi berada berat ke sebelah kirinya, iaitu kawasan berbetulan dengan jantung. Okey? Dah nampak? Nah, antara betul dekat sebelah sini, tapi dia ke kiri sikit. Okey? Lepas tu kita nampak tadi yang hadis 18 tu, bila kita baca sampai hujung dia ada buku 13. Hadis 18 tadi, tengok maksud dia. Tengok maksud hadis 18. Sampai ke hujung ayat tu, dan baginda ialah penutup segalian Nabi. Ada nombor 13. Nampak? Okay. Nombor 13 itu ialah bagian tunjukkan dia. Tunjukkan maknanya hadis itu dapat dekat mana. Okay, so kita tengok bawah. Tengok bawah sekali ada 13 kecil tak? Ada. Okay, 13 kecil itu cakap apa? Jami' At-Tirmizi. Maknanya hadis itu terdapat dalam Jami' At-Tirmizi. Kitab Jami' At-Tirmizi lah. Berkata At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib, namun sanadnya tidak bersambung kerana Ibrahim bin Muhammad tidak mendengar sendiri daripada lalunya Sayyidina Ali. Kan ada keterangan dekat situ. Nampak? Right? Sekarang kita baca tafsiran hadis ya. Nombor 1. Dua hadis di atas menjelaskan kepada kita kedudukan cap kenabian di belakang Nabi. Tapi dia kata bukan dalam tengah-tengah betul, tapi kiri sedikit. Depan tu ada tanda kecil, tulisan kecil 14. Nampak 14? Okey. Huruf kecil 14. Nampak? So dia kata maksudnya bukanlah menulis ni, bukanlah Ustaz Zahar Zani, bukanlah Imam Ahmad ni pandai-pandai dia tulis. Ada rujukan dia. Rujukan di mana? 14 kecil kat bawah. Kita panggil dalam bahasa orang putih, kita panggil footnotes atau nota kaki. Kenapa kaki? Sebab dia dekat bawah. Nota kaki ni kita tengok. Nota kaki ni nombor 14. Maknanya dia ambil fakta tu daripada mana? Daripada satu kitab
Ta'ala bernama Al-Mawahib Al-Laduniyah. Di siap tulis tu halaman 31 Faid Al-Qadir Syarah Hadis sekian-sekian. Okey, maknanya ada rujukan pada situ. Faham tak? Saya ni nak ajar cara kita membaca kitab. Okey, supaya kalau saya tak ada pun, manalah tahu pun tak panjang, dia orang kena habiskan juga baca dan tahu macam mana nak baca. Terdapat khilaf dalam kalangan ulama semasa menjawab persoalan sejak bilakah kata berbuah itu mula ada di belakang Nabi Muhammad. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama berkata kata itu telah wujud sebelum baginda lahir. Itu dia wujud sebelum. Maksudnya dah ada dalam mulut lagi lah. Ada yang berkata kata itu diletakkan oleh Allah ketika baginda dilahirkan. Ada yang berkata kata itu diletakkan ketika dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril. So ada berapa pendapat? 3 pendapat. Satu kata sebelum lahir, satu kata masa dah lahir baru ada, baru timbul, baru Allah yang jadikan. Ada yang kata ketika dada dibedah, dia masa dekat untuk gabungan bangsaan. Ya, kita dah baca masa tu umur Nabi sekitar berapa? 4 tahun. Ya. Ada juga yang berkata kata itu diletakkan setelah baginda dilantik menjadi Nabi. Sudah tempat Nabi tahun. Menurut Imam Ibn Hajar, pandangan yang kuat ialah ketiga, iaitu diletakkan ketika dada baginda dibedah. Pandangan ini yang dikaji oleh Hadi Iyad. Okay, tengok. Maksudnya yang pendapat yang kuat daripada Imam Ibn Hajar ialah footnote dia nombor 15, iaitu dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Okey. Itu pendapat halaman 31. Masa bila? Masa dari dibedah. Maksudnya masuk kursi dapat tahu baru datang tu diletakkan. Okey, macam mana hukum kata ni kita dah tahu ya kan dari itu. Kita baca lagi. Masuk hadis. Hadis ke-19, kita baca hadis ke-19. Al-Ibba Abani Ahmar al-Yashkuri qala haddathani Abu Zaid Amr bin Ahqar al-Ansari qala li Rasulullah ya Aba Zaid ud'u minni famsah zahri famasahtu Zahra fawaqa'at asabi'i alal qadama kuntu wa man qatamu qala sya'arat mujtami'at. Maksudnya riwayat daripada Ilba bin Ahmad, apa nama dia? Bukan sebut Il ya, Ilba bin Ahmad al-Yashkuri menceritakan telah bercerita kepada oleh Abu Zaid, iaitu Amr bin Ahtab al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, pilihlah aku dan sapulah belakangmu. Itu yang nampak tu. Masa tu maka aku pun menyambut belakang baginda. Tiba-tiba jari-jari tanganku menyentuh katam yang berada di belakang baginda. Aku yakni Ilba bin Ahmad tadi bertanya, bagaimana rukun katam tersebut? Ia yakni Abu Zaid menjawab, bulu-bulu yang berhimpun. Dia macam ada bulu sikit. Okey, 16. 16. Berdasarkan Takhrash Abu Abdillah Al-Sayyid, hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad. Okey, itu sandaran dia lah. Okey, tafsiran hadis. Menurut ulama, Nabi SAW menyuruh Abu Zaid radhiyallahu anhu supaya hampir dan menyambut belakangnya, kerana baginda melalui itu Nabi mengetahui keinginan Abu Zaid untuk mengetahui tentang cap kenabian di badannya. Sebenarnya dia dah tahu yang kawan ni memang nak sangat tengok cap kenabian. Jadi dia suruhlah sapu belakang dia. Okey. Nabi tidak mengangkat bajunya, mungkin kerana ada halangan ketika itu untuk baginda mengangkat bajunya. Maka memadai dengan membenarkannya merasai sahaja dengan tangan cap kenabian tersebut. Itu dalam 17 tu dalam kitab juga lah bawah itu. Menurut Imam Al-Qasqalani, sahabat Nabi yang bernama Abu Zaid radhiyallahu anhu di atas tidak melihat cap kenabian itu dengan matanya. Oleh demikian, cerita tentangnya hanya berdasarkan apa yang dirasai oleh tangan beliau, iaitu rambut atau bulu yang berada di sekitar cap kenabian tersebut. Okey,
Kita baca pengajaran hadis. Kita dapat bahagian dalam hadis di atas sikap Nabi yang sungguh melayani sahabat-sahabat. Baginda mudah membaca keinginan mereka dan cuba memenuhinya sedapat mungkin, terutama dalam perkara yang dapat menambah keimanan mereka, termasuk keinginan untuk melihat atau mengetahui cap kenabian di badan baginda. Maksudnya apa? Nabi ini layankan dia. Sangat, seorang yang sangat apa nak kata, sangat baiklah, sangat mesra lah dia, sangat rapat dengan sahabat. Dia tahu sahabat tahu ucapkan Nabi ada sebenarnya layankan dia disebut ramai-ramai, tapi dia tak betul ya. Dia dalam kalau yang orang yang pandai bahasa Arab mungkin ada perkataan daripada sini yang kita tahu bahawa sentuh tu kan maknanya sentuhan berlapis ya, daripada hadis ni nanti kan bahawa sentuhan itu sentuhan berlapis yang dia semacam ada sentuhan rambut dia juga. Kemudian kita baca hadis 20. Tadi Ibba bin Ahmad Al-Ashkuri, Ibba bin Ahmad buka muka surat, siapa dia Ibba ni? Buka muka surat 25 sikit je, kemudian dia seorang tabi. Tahu ya siapa tabi? Kita belajar sikit-sikit ya. Zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi, zaman Nabi, siapa-siapa yang ada bersama Nabi kita panggil sahabat. Yang pernah melihat Nabi, yang beriman dan melihat Nabi, ya, dipanggil sahabat. Zaman selepas itu dipanggil selepas semua dah meninggal, ya, dan tak ada lagi dah sahabat yang terakhir pernah meninggal, kita panggil zaman Nabi. Dan golongan ketiga selepas ini semua, zaman seterusnya kita panggil zaman Tabi. Okay, apa makna Tabi? Tabi maknanya yang mengikut, ya. Jadi di zaman sahabat, Tabi ini dia yang mengikut Nabi lah. Tapi Tabi yang mengikut kepada yang mengikut Nabi, ya. Yang mengikut kepada yang mengikut Nabi. Okay. So tadi Ibba ni perawian hadis tadi ialah zaman ni. Maksudnya dia, tapi ada sanad dia lah daripada Ibba naik atas sampai kepada Nabi. Okay. Sikit dia tentang Ibba, ya. Seorang tabi'in yang tinggal di Basrah mengambil ilmu daripada sahabat Nabi iaitu Abu Zaid bin Akhtab radhiyallahu anhu dan juga Ikrimah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia antara tahun 101 Hijrah hingga 11 Hijrah. 101 Hijrah. Maknanya dalam 100 tahun kemudian daripada Hijrah Nabi. Okay. Pening dia? Tak. Sekejap buka surat ni. Kalau ada cadangan untuk cara saya mengajar yang lebih baik, sila cadangkan, ya. Okey, kalau ada cadangan lain, sila cadangkan. InsyaAllah saya suka dengar. Okey, hadis 20 ni panjang. Jadi saya terus baca terjemahan dia sajalah ya, hadis 20 panjang. Lagipun baca tak baca anak saya Aisyah. Anak saya Aisyah itu baca lagi sebab dia memang sekolah Arab dan belajar Arab ya, dengan sebutan-sebutan dia yang kita ni belajar fisik, belajar kat US. Jadi sebutan Arab dia sikit lah. Jadi saya baca maksud dia ya. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sahabat Al-Farisi, cerita tadi saya nak cerita. Sahabat Al-Farisi ni sahabat Nabi. Dia ni berasal daripada Parsi. Parsi itu negara apa? Iran. Parsi. Kita dengar Parsi. Parsi kan masa sekolah kita belajar kan sejarah. Parsi itu sebuah negara yang kuat. Parsi itu apa? Negara Iran. Ya, Parsi itu negara Iran. So hari ini belajar sejarah sikitnya. So sama Al-Farisi daripada negeri Parsi, daripada negara Iran ya.
Sahabat Al-Farisi radhiyallahu anhu telah datang kepada Rasulullah SAW tak kala baginda tiba di Madinah dengan membawa satu hidangan berisi kurma. Lalu diletaknya di hadapan Rasulullah. Tahu tak sahabat Al-Farisi ini? Dia nak testing sebab dia dah baca dalam kitab. Dia tahu keturunan Nabi tidak menerima sedekah. Maksudnya dia belum masuk Islam. Okay. Wahai lepas tu lalu dia letaknya di hadapan Rasulullah. Lalu baginda bertanya, wahai Salman, apakah ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan. Lalu baginda berkata, akadlah ia kerana sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Ya, keturunan Nabi dan para Nabi tak ambil sedekah. Okay. Lalu Salman mengangkatnya. Keesokan harinya Salman datang lagi dengan membawa makanan yang serupa. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, apa ini wahai Salman? Jawab Salman, ini adalah hadiah untuk tuan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, hidangkanlah ini sebab hadiah, bukan sedekah. Okey, untuk dimakan. Salman kemudian memperhatikan kata ucapan. Lepas tu Salman nampak pula ada cap kenabian yang berada di belakang Rasulullah SAW. Maka beliau beriman dengan dan lepas kemudian masuk Islam. Sambung lagi panjang hadis ini. Salman ketika itu ialah hamba kepada seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW membelinya daripada Yahudi tersebut. Okay. Dengan bayaran sekian banyak dirham dan dengan janji untuk menanamkan untuk mereka yakni Yahudi tersebut pohon kurma. Maksudnya Yahudi itu Salman ni hamba kepada Yahudi tersebut. Tapi Nabi nak bebaskan Yahudi tersebut. Bayarannya ialah apa? Bayarannya ialah Rasulullah menanam pokok kurma di kebun Yahudi tersebut. Tengok seorang Nabi, kita terpampuk macam tu. Okey, Nabi ya, Nabi. Maka Salman akan bekerja dengan menjaga pohon-pohon kurma itu hingga mengeluarkan hasil. Rasulullah sendiri bertindak menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali satu pokok sahaja ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Semua pokok kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu pokok sahaja yang ditanam oleh Umar tak berbuah. Okay. Lalu Rasulullah bertanya, apa kena dengan pokok kurma ini? Umar menjawab, aku yang tanam. Okay. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mencabut dan menanam dia semula. Maka kemudian pokok itu juga turun berbuah pada tahun ia ditanam. InsyaAllah. Ya. Okay. Kan kalau kita baca ya, hadis ni pasal matang. Wah, pasal matang. Tapi bila kita baca tafsiran hadis tu dan pengajaran dia, punya ada pengajaran lain yang kita boleh ambil. Okey, lain saya kata kita tak baca lagi pengajaran hadis ni. Dia orang dah baca ke? Belum. Pengajaran hadis belum baca. Okey. Boleh tak congkil daripada hadis ni apa pengajaran yang kita dapat? Tapi sifat-sifat Nabi. Very soft. Daripada hadis ni, tengok macam mana Nabi dengan sahabat, macam Nabi dengan Cara makan, duduk, solat, titik mata. dah. Dapat? Siapa nak jawab? Sorry, tiga orang cakap. Siapa nak jawab? Aisyah kan? Apa? Siti Aminah. Sorry. Okey, Siti Aminah. Apa dia? Rasulullah seorang yang sangat berendah diri. Ya. Macam mana dia berendah diri itu? Dari hadis macam mana berendah diri itu? Menanam sendiri Supaya dia nak tembus Salman Al-Farisi itu. Dia boleh dia suruh sahabat lain kau nak makan.
Tapi dia tak nak. Tak buat. Tapi semua Kebiasaan. Tak boleh makan. lagi apa lagi sebab yang ada? Angkat Lina. Kenapa? Lina tanya mana? Lagi saya nak jawab Lina. Lina macam nak jawab kan? Penyayang. Bagus penyayang. Masya Allah kan. Penyayang. Apa penyayang? Asina. Apa? Menepati janji. Ya, menepati janji. Tang mana yang menepati janji? Sebab sudah bersetuju Rasulullah bersetuju untuk menanam pokok di dalam wilayah yang disetujui. Jadi Rasulullah menepati ditanam sendiri Dia tak rasa. Okey. So ada banyak lagi. Okey, sekarang kita baca pengajaran lagi. Ada lagi ke tak? Ada lagi tak yang nak cakap ke? Aku sebenarnya nak jawab. Tapi Ustazah tak panggil nama saya. Aisyah. Jadi, Rasa tanggungjawab tanggungjawab Nabi. Zaman tu hamba kan. Jadi yang hamba sebagai pekerja menanam tu kan rasa tanggungjawab. Hamba tu untuk menanam sama. Okey, jadi kita ada berapa tadi? Penyayang. Sifat Nabi tadi penyayang. Dari Rendah diri. kebetulan Menepati janji. Dan bertanggungjawab. Okey, contohnya nampak. Okey, mari kita baca pengajaran dia. Ada tak? Hadis ini menunjukkan tafsiran hadis, tafsiran dulu. Hadis ini menjelaskan bahawa kata nubuwah adalah salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana Salman dapat mengenali kebenaran baginda melalui tanda tersebut, hasil daripada maklumat beliau perolehi daripada pendeta-pendeta Nasrani yang menjadi gurunya sebelum Islam. Ya. Sebelum tu dia ada belajar dengan pendeta-pendeta Nasrani, jadi dapat tahu tu. Okey, pengajaran hadis ini menunjukkan kebaikan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulan dengan orang lain tanpa mengira status mereka, sebagaimana yang berlaku kepada Salman ketika itu masih seorang hamba. Status pergaulan tidak mengira status. Mungkin boleh masuk dekat sini lah kot, ya, lagi, ya. Tapi yang ini lebih spesifik lagi, iaitu Nabi dia tak judge orang. Kalau hamba tu dia tak nak kawan. Tidak, ya. Dengan hamba pun Rasulullah merendah diri dan boleh bergaul, ya. Keprihatinan Nabi terhadap kesusahan sahabat-sahabat dan usaha baginda untuk membantu mereka. Kita perhatikan bagaimana kesungguhan baginda untuk menebus sahabat Salman daripada seorang Yahudi, walaupun nilai tebusan yang digunakan amat tinggi. Tahu orang Yahudi? Dia mana dah dari wang dengan yang dia kalau dia nak jual beli pun harga tinggi je, ya. Kita juga dapat melihat kesungguhan dan kejujuran Salman dalam mencari kebenaran, ya. Berdasarkan ilmu yang ada pada beliau, beliau tidak berputus asa untuk berulang berapa kali berjumpa Nabi sehinggalah nampak kebenaran Nabi melalui cat kenabiannya yang ada pada badan baginda, dan beliau terus beriman sebaik-baik mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti orang Yahudi yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad tetapi masih enggan beriman. Okey, orang Yahudi sebenarnya sifat-sifat Nabi itu dia lebih tahu daripada yang ada dalam kitab Taurat tu. Dia ceritakan dalam kitab Taurat tu sangat spesifik. Maknanya bila dia tengok Nabi tu, dia tahu inilah Nabi akhir zaman. Dia lebih mengetahui sifat-sifat Nabi yang akan muncul nanti itu lebih daripada dia mengetahui tentang sifat-sifat anak dia. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahawa orang Yahudi mengenali sifat-sifat Nabi itu lebih daripada mengenali anak mereka sendiri. Tapi bila Nabi dah lahir, bila Nabi dah membawa kebenaran, mereka menolak. Sebab apa mereka menolak? Atas dasariku, diorang nak Nabi itu daripada keturunan mereka, Bani Israel, tetapi datang daripada keturunan Bani Hashim, daripada ikut Nabi Ibrahim. Maknanya dia nak daripada Bani Israel, daripada Nabi Yaqub, ya.
Tapi datang daripada kaum daripada Nabi Ismail. Jadi mereka menolak. Dia nak daripada Yaqub, ya. Bukan daripada Ibrahim. Jadi mereka menolak. Dan begitulah dengan kita, kadang-kadang bila telah sampai kebenaran, kita masih lagi menolak atas dasar pengajaran kita untuk kepentingan diri kita, ya. Sesuatu yang untuk kepentingan diri kita, kita ambil Al-Quran, kita ambil hadis tu mana yang kita rasa berguna dan penting untuk kita. Mana yang hukum yang lain yang kita rasa payah tu kita tak ambil, ya. Itulah kadang-kadang sifat orang Islam, ya. Macam contoh, tutup aurat. Tutup aurat yang sebenar ialah macam mana? Paling minimal cerita disebut di dalam Al-Quran, ya. Dalam surah An-Nisa surah An-Nur ayat 71, surah Al-Ahzab ayat 59, diceritakan tentang aurat, kan. Kecuali buka dan tapak tangan, lepas tu minimal, paling minimal laburkan 3 ke dada. Tahu, tapi masih lagi ramai yang pakai ikat saja, nampak lege, ataupun yang pakai tudung yang sangat Surah apa? sangat singkat. Kemudian pakai pakaian yang jarang ataupun pakaian yang ketat, ya. Beli baju besar, beli dekat tailor, minta buat dan tak kena cucikan. Surah apa? Cucikan dia fit badan, ya. Dia minta supaya fit badan. Untuk saya buat apa? Saya tolong buatkan tadi. Tarikkan ke atas. Phone saya berbunyi. Atau ada tulis stop tak? Ada stop. Tekan kat stop. Oh, dia tak Dah. dia tak air. Teh mata. Dia punya alam dia. Tadi tak saya dalam tu. Ada. Dia Ustazah Facebook. Dia pesan kalau apa dia punya alam ke apa masuk tu dia. Semalam kat surah pun macam tu kali berhenti je. Okey, bentuk aurat ni ramai yang tak ikut betul. Ya. Ramai yang tak ikut betul bentuk aurat ni. Dia simple je bentuk aurat ni. Tudung laburkan 3 ke dada. Jangan jarang. Jangan ketat. Tapi you nak fashion macam mana fashion lah. Bolehkan. Jangan jarang, jangan ketat. Kalau kita pakai baju atas punggung, sebaiknya jangan pakai seluar, pakai kain. Kalau nak pakai seluar, boleh. Tapi baju mesti lambung bawah punggung, supaya tidak nampak bentuk. Berapa ramai kita tengok orang yang pakai tudung, tapi pakai seluar ketat, legging tu kan. Pakai legging, dia punya baju tu separuh punggung. Jadi nampak juga, kita buat atas sikit atas baju ni dekat pinggang, kan? Maknanya tu bukan bentuk aurat, tetapi itu membalut aurat, dibalut je. Okay? Dia bungkus. Dulu saya masa sekolah dulu, saya pun pakai bungkus ikat macam ni. Form. Baru-baru nak pakai tudung. Lepas tu budak Cina, kawan sekolah Cina, dia ada Cina tanya, Fiza, kenapa kau bungkus kau punya kepala? Dia panggil bungkus. Lepas tu saya pun menok, memang betul lah bungkus. Itu masa orang-orang panggil tudung lah. Lepas tu tak bungkus lah, pakai betul-betul insyaAllah. Alright. Jadi, kita dapat tak daripada hadis ni, daripada kisah Samad ni? Maknanya bila dia mendapat kebenaran, terus dia masuk Islam. Sekarang nak cerita pasal apa yang berlaku sekarang di Palestin, ya. Kejadian di Palestin sekarang ni membuka mata seluruh dunia, sampai ramai yang dia nak tahu iman apa. Orang kata what kind of faith, ya.
Iman apa yang ada pada orang Palestin ni sampai begitu teguh dia punya keimanan tu. Sebab bila kena je dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kata mak saya dah tak ada, bapak saya dah tak ada, dia kata saya tapi kami akan bertemu nanti di dunia. So keimanan dia itu menjadikan dia tanya. Nak balik ambil anak sekolah. Okey, terima kasih Yesus. Apa lagi? Keimanan dia menjadi tanda tanya kepada seluruh masyarakat, bukan Islam seluruh dunia. Dan dia orang start baca Quran. Dia orang start baca Quran. Ada yang buat live ya, macam contohnya siapa nama dia? Megan Rice. Ya, Megan Rice kulit hitam, rambut keriting tu. Dia buat sesi dalam TikTok dia, sesi baca Quran. So dia buat live, baca Quran bukan, dia baca Quran terjemahan dia. Dia baca Quran terjemahan, dia akan tanya hari ni kita nak baca surah apa. So adalah yang dia jawab, apa juga orang Islam dalam tu. Kata hari ni kita nak baca surah An-Nahl, surah apa? Surah lama-lama dia kata, oh spider, kata dia, okey, where is spider? Dia kata, buka, pasal dia baca. Pasal ada pengajaran. Tapi yang saya tak tengok dia punya cara dia, bila dia baca tu dan dia boleh ulas lah. Dia boleh ulas. Mula-mula dia tak masuk Islam lagi. Berhari-hari lah dia buat TikTok setiap hari. Sampai satu hari tu saya tengok TikTok lah tu. Saya tak tengok TikTok dia, saya tak ada TikTok. Tapi ada pengguna TikTok tu yang buat dia rakaman. Bila dia dah rakam, dia akan ke YouTube. Jadi saya tengok di YouTube lah rakaman tu. Pada satu masa tu dia dah macam dah lambat nak pergi kerja, tapi dia nak baca dua surah tu kan. Dia dah lambat, dia kata, oh tak apa dah sekejap lagi dah dia lambat, dia cakap sebab dia nak baca Quran. Padahal ada orang tulis kat bawah tu, kenapa lambat lah, macam ada soalan dia tu kan. Kenapa lambat nak pergi kerja? Dia kata, tak apa, nanti saya sampai kat pejabat, dia sampai kat tempat kerja, dia akan cakap, aku lambat pergi kerja sebab aku baca Quran. Nanti aku cakap dekat orang, kenapa kau awal sebab kau tak baca Quran. Dia gurau je lah kan. Okay, so dan dia rasanya dia masuk Islam. Masa dia angkat syahadah tu 2 jam lepas angkat syahadah tu ada keluar kat YouTube. Dia angkat syahadah secara online. Tapi sebelum dia angkat syahadah tu dia ada buat juga live TikTok dengan salah seorang syekh kan. Dia ada tanya banyak juga yang soalan yang dia tak faham kan. Apa makna kufar, dan banyaklah bila dia dah dapat jawapan yang pada apa yang dia tak faham tu, akhirnya dia masuk Islam. Maksudnya bila kebenaran telah lengkap, maka dia terus menerima. Dan yang cantik ni ialah semua sekarang ni di US, UK, Jerman, Korea, Jepun, semua sekarang ni masuk Islam macam ni dia punya graf ya. Islam is the fastest growing religion at this moment. Yeah? The fastest growing religion. Yang atheist pun masuk Islam, yang Kristian masuk Islam, yang Yahudi kan pun masuk Islam ramai sangat. Selepas hanya membaca terjemahan Al-Quran. Ada yang membaca 10 buku surat. Saya dah baca 10 buku surat dan saya dah yakin inilah agama yang benar. Sekarang saya masuk Islam. Dan dia mengucapkan syahadah ya. Dan ada yang memang sampai habis lah mereka membaca Al-Quran. Okay. Jadi memang ada yang memang tak sampai habis. Dia baru baca 10 buku surat, baru baca chapter tu maksudnya juzuk lah kan. Chapter berapa tak habis lagi 30 juzuk dah masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Memang Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maknanya dengan baca terjemahan juga sahaja boleh menyentuh hati dan boleh kita nampak kebenaran tu. Cuma kita umat Islam di Malaysia, khususnya orang Melayu kita lebih kepada nak bertaranum, kita lebih pada tajwid itu memang wajib lah, baca Quran wajib bertajwid, okey. Tapi kita lebih kepada nak menghidap-hidapkan bacaan itu saja. Boleh ke tak boleh, tapi mestilah membaca juga terjemahan dia, okey. At least terjemahan tu awalnya janji dah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, okey, untuk dibaca. Jadi bila kita baca terjemahan itu adalah pemahaman pada lapisan pertama. Bila kita nak lebih lanjut tu, itu yang kita pergi kuliah kat dapur, belajar dengan ustazah untuk lebih mendalam. Tetapi bacalah
Ya, untuk kita dapat pengetahuan daripada lapisan pertama. Bila kita baca, kita tahu rupanya ada hukum hakam tentang nikah cerai, ada hukum hakam tentang apa, harta pusaka, ada tentang macam mana nak balas kalau orang buat tigana. Kan? Megan Rice tu dia terkejut, dia kata. Dia terkejut sebab bila dia baca dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa kali Imran cakap. Bila dia baca tu, dia cakap, kalau dalam Bible kata, bila orang pukul kita, lempak kita pipi kanan, kita pukul pipi kiri, maknanya baik kita. Dan dia kata, I don't agree, I disagree with this. Dia kata, saya tak setuju lah tu. Sekarang bila dia baca dalam Quran, katakan bahawa kalau orang buat kita, kita boleh balas seperti sama dengan yang orang tu buat kita. I like this, kata dia. Masa dia jumpa Islam lagi, dia suka lah yang tu, dia kata. Tapi dia memang terkejut lah, dia kata. Sebab dalam Bible dia kata, kalau orang hukum kau sini, kau bagi pipi kau sini, bagi dia slap lagi sekali kan. Sedangkan dalam Islam, kalau orang buat kita, kita boleh balas tapi tak boleh lebih, kena balas sama. Atau memaaf itu lebih baik. Dan memaafkan itu lebih baik dan lebih besar ganjarannya dan lebih mulia di sisi Allah SWT. Tapi kalau kau nak balas juga, mesti sama, tak boleh lebih. Tapi kita selalu nak balas, kita balas lebih. Orang cakap bodoh, kita cakap kan. Cakap bodoh, kita jawab bodoh tu tambah lagi ya. Lepas tu orang ni sebut lagi dua tambah, kita tambah lagi. Jadi kita tak ikut Al-Quran. Banyaklah dalam Al-Quran itu hukum-hukumnya, akhlaknya kan, dan sebagainya. 90% dalam Al-Quran, 90% dalam Al-Quran adalah tentang etika, tentang keimanan, tentang syurga neraka. Hukum hakam tak banyak, ya. Hukum hakam mesti tak banyak sebenarnya. Okay. Tapi dari segi akhlak semula yang kita selalu lupa nak ikut, ya. Pagi tadi siapa dengar, tanyalah Ustaz pun agak TV3 punya. Tajuknya hadis tentang mencela. Tajuk dia menjelit solat. Menjelit dalam solat. Bila diuraikan oleh Ustaz tu, Masya Allah, tentang sebenarnya kita ni tak boleh nak menjelit-jelit. Menjelit antara orang tengah duduk berborak, tiba-tiba kita datang menjelit. Okey, hatta menjelit bawa kita cari macam mana. Kalau dah slow sangat kan, menjelit tu masa mata elok lah. Sekarang ni mata tak ada menjelit lagi kan, sebab tak tahu dia punya jarak. Okey, banyaklah maksudnya. Lepas tu adab-adab. Ada adab, maknanya ada adab. Kalau betul orang tu tengah bercakap sesuatu yang salah, tak betul. Kalau maknanya memang bercakap tentang sesuatu tentang agama tetapi tak betul, kita boleh menyelit, tapi dia ada minta izin. Bukan dengan cara kita memalukan orang tu semua. Maksudnya banyak adab sopan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama kita yang kita kan tak ikut, kita selalu tak ikut. Jadi Salman Al-Farisi ni memberikan kita gambaran bila dah dapat kebenaran, terima lah. Jadi macam juga orang putih tu, Ahmad Saleh tu, bila mereka dah dapat kebenaran, mereka terima dan terus ucap syahadat. Ya? Dan kita ni yang dah lama dalam Islam, Al-Quran terjemahan pun tak habis baca, betul? Tak ada dah baca Al-Quran terjemahan. Rumah dia semua nak baca Al-Quran terjemahan tu, nak habiskan khatam kan. Tak sama-sama nak habiskan 30 juz sebelum membaca terjemahan Al-Quran, ya. Buatlah, baca, ya. Habiskan, adakan azam, dapat jadikan azam itu habiskan 30 juz terjemahan Al-Quran. Boleh? Boleh. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi kalau salat juga saya nampak wajah-wajah sempurna, insyaAllah ya. Sebab saya macam mana lah orang bukan Islam tu yang tak tahu bahasa Arab, tak tahu alif bata, tak kenal baca terjemahan pun dia masih Islam. Kita ni dah lama dah Islam, Al-Quran pun tak habis baca. Tapi kalau kata berkali-kali ya, kata berkali-kali insyaAllah. Al-Quran itu untuk ditadabburkan, ya. Bukan untuk dilagu-lagukan. Memanglah nak kena baca bacaan Islam tu, kita dapat pahala, nanti pun suka.
Tapi bukan itu sahaja. Panjang pula detailnya. Okey, kemudian rupa kata. Okey. Kita ada 11 ya? Sebelah. Okey, rupa kata ni dalam tu lah. Berapa? Dia baca ya? Tafsiran hadis 21 diriwayatkan daripada Abu Nadirah Al-Awwaqi menceritakan, aku telah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan kata Rasulullah, iaitu kata membuang, dan baginda menjawab kata itu berada di belakang baginda potongan daging yang menonjol. Ini macam ada menonjol sikit, tapi lepas tu ada tafsiran dia lagi. Ada di atas memberi pengertian bahawa kata itu merupakan satu potongan daging yang timbul di atas permukaan kulit. Kata ini menyerupai gambaran yang diberikan dalam hadis Anas sebelum ini oleh sahabat bernama Jabir bin Samurah. Kita dah tengok itu kan. Menurut Imam Al-Qurtubi, riwayat-riwayat yang sahih telah menyepakati bahawa kata membuat itu satu dan dapat timbul pada Nabi berwarna kemerahan berada di sebelah tulang belikat kiri sehingga sebesar telur membati ketika mengecil dan sebesar tubuh ketika membesar. Bisa. Dia boleh bergerak-gerak tak? Okey. Dan kita baca riwayat yang kedua. Maksudnya riwayat daripada Abdullah bin Sadris mencerita nanti kita perawi itu dia ni kita tengok sebab ni kita tengok dua perawi sahaja ya. So tandakan Abdullah bin Sadris kita tak tengok lagi. Abi Nadrah kita tak tengok lagi. Okey. Hadis 21 Abi Nadrah, hadis 22 Abdullah bin Sadris. Okey. Bercerita aku datang berjumpa dengan Rasulullah ketika baginda sedang bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Aku melenggang sebegini di belakang baginda. Baginda menyedari apa yang aku hendaki. Lalu baginda melepaskan selendang dari belakangnya sehingga aku nampak melihat tempat berakhirnya khatam di antara dua tulang belikat baginda yang kelihatan seperti genggaman tangan dan sekitarnya kait-kait lalat seolah-olah seperti putih-putih alat tuan. Setelah itu aku pun beredar dari belakang baginda sehingga aku berhadapan dengan baginda. Lalu aku berkata, Allah memberikan keampunan untukmu ya Rasulullah. Lalu baginda membalas, untukmu jua. Orang ramai bertanya kepada Abdullah, benarkah Rasulullah SAW telah memohon ampun untuk kau? Maka beliau berkata, ya, malah baginda memohon ampun untuk kamu semua. Kemudian ia membaca ayat ini, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Maksudnya, dan mintalah ampun daripada Allah akan salah silap orang yang kau lakukan dan bagi dosa-dosa orang yang beriman lelaki dan perempuan. Itu ayat dari surah Muhammad. Tafsiran hadis ini kita punya kesimpulan dia lah ya. Kesimpulan dia yang sini. Tafsiran hadis ini menceritakan bahawa kata nubuah seperti genggaman penduduk pada zahirnya nampak bercanggah dengan hadis sebelum ini yang menceritakan kata itu seperti telur burung membati. Ya, awal kata penduduk dan satu penduduk pula. Okey, jadi Dewan Asbari dan pendapat pandangan pertama kata itu ketika mengecil saiznya sebesar telur burung membati, namun ketika membesar saiznya sebesar genggaman penduduk. Pandangan ini diberikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Qur'an. Pada ketika bukan bahawa kata seperti genggaman tangan dan ada bentuk ni sahaja kelihatan seperti genggaman tangan, tetapi saiznya lebih kecil daripada genggaman tangan yang hanya sebesar telur burung membati. Pada ini diberikan oleh bagian sebagaimana dinakal oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya kepada Sahih Muslim. Kita baca kesimpulan lah sebenarnya. Ada yang kata besar penduduk, ada yang kata besar burung membati. Okay. Kita baca kesimpulannya. Telah disepakati oleh riwayat-riwayat hadis. Kesimpulan ke-97 ya. Penilaian itu telah disepakati oleh riwayat-riwayat hadis bahawa terdapat kata membuang pada tubuh Nabi SAW iaitu ucap kenabian yang menjadi antara tanda kenabian baginda. Mengikut kaul yang dikaji oleh Imam Ibn Hajar, kata membuang itu mula diletakkan pada tubuh Nabi Muhammad SAW semasa baginda dibedah dan malaikat Jibril ketika kecil semasa dalam jagaan Halimah As-Sa'diyah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kata membuang berada di belakang baginda di kawasan antara dua bahu, tapi bukan betul-betul tegak tetapi duduk dekat sedikit kiri. Okey, kawasan kebetulan selari dengan jantung.
Ketiga, kata perempuan merupakan benjolan daging yang berwarna kemerah-merahan atau putih kemerahan. Dia ada macam timbul sikit. Okey, timbul sikit. Saiz kata tersebut ialah mengecil sebesar telur merpati, tapi bila membesar saya menjadi lumpur sebesar genggaman. Pandangan yang lain juga menjuruskan kepada keadaan seperti genggaman lumpur, tapi tidaklah sebesar itu, bahkan lebih kecil. Pelbagai gambaran yang diberi oleh sahabat tentang lumpur kata perempuan tersebut namun maknanya berdekatan antara satu sama lain. Jika ada sedikit perbezaan, maka pastinya berpunca daripada pengalaman masing-masing tentang kata tersebut. Ada yang melihatnya, ada yang menutup. Selain itu, mungkin juga disebabkan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat. Jadi perbezaan itu mungkin bahasa yang digunakan untuk nak bercerita itu macam ialah kita menengok aduan nampak benda tu lucu, ada orang mungkin kata bulat, ada orang kata bejong. Jadi maknanya perbezaan itu mungkin pada dari sudut bahasa, dan ada yang memegang betul-betul, ada yang nak berangkat, ada yang hanya sambung di luar tidak sentuh kulit dan sebagainya. Jadi itu sebab ada sedikit perbezaan, tetapi kesimpulannya memang ada, iaitu duduknya antara bahu belakang tetapi sedikit kiri, iaitu selari dengan jantung. Ada riwayat menunjukkan bahawa semasa kehormatan Nabi Muhammad SAW, khatam itu pun hilang daripada tubuh baginda. Ini ada juga riwayat yang katakan khatam itu masa Nabi meninggal tak ada. Iaitu riwayat oleh Wahid, adalah kesadaran dia kan. Okey, jadi sampai situ. Maknanya kita sampai hadis ke hadis ke berapa tadi? 22. Okey, kita hadis ke 22. Okey, kita hadis ke 22. Jadi insya-Allah kita dah habis tentang tu, tapi dia ada lagi taujihan dan bagian tu. Maknanya nanti kita sambung surat 98. Kita ada sedikit lagi, kita belum baca lagi Rahiyah Mantu. Okey, Rahiyah Mantu ialah dalam muka surat. Kita tengok sejarah Nabi muka surat, buka surat 78. Buka surat 78, surat 78 kita tangguhkan dengan satu kita minta apa, mangkanya bukan mangka tu kena ada buku surat 78 sebab nanti kita akan pergi ke surat 78. Okey, surat 78 kita dah boleh sampai nombor 7. Ya, pada kematian dan kena Abu Talib, tapi pada tinggal bersama Abu Salam itu belum lagi ya. Kedah. Saya dah cerita ke yang Abu Talib bawa dia. Saya tanya sampai kematian dan so tengok dulu 7. Nampak tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu dia 7 ke atas. Okey, kematian dan doanya apa? Ya, Bapa baru tinggal, Abang kita tinggal bersama bapa saudaranya Abu Talib. So, Abu Talib menjaga Nabi Muhammad selepas kewafatan datuknya. Datuk meninggal masa umur Nabi berapa tahun? Ingat lagi? 8. Ya, 6 masa mak meninggal. Siti Aminah 8 datuk meninggal. Ya, so masih 8 tahun bapa saudara yang menjaga. Masa ni bagi kita tinggal bersama Nabi, apa pekerjaan Nabi? Maknanya untuk membantu, sebab Abu Talib pun ramai anak juga. Lepas tu pendapatan pun ya, apa yang Nabi buat? Kepala kambingnya, orang kambing. Okey, dalam rakyat waktu ni tak ada cerita tentang itu, tapi saya baca dalam sirah Nabawiyah yang lain, banyak dari kitab-kitab sirah. Salah satu cerita Nabi ialah ketika mengembala kambing tu, masa tu ada kumpulan hiburan lah yang datang dekat. Ini macam dua zaman dulu ada hiburan-hiburan macam kita ni sarkis datang ke kampung. Okay? So, saya tak tahu bentuk hiburan ni tarian-tarian persembahan-persembahan kan. So semasa mengembala kambing tu, Nabi tahu bahawa ada satu kumpulan hiburan lah, tak tahu lah bentuk hiburan dengan
tarian nyanyian ke atau datang ke satu tempat berdekatan dengan tempat Nabi, kembali Nabi. So Nabi dalam fikiran Nabi nak pergi tengok, ya, nak pergi tengok. Tapi tahu apa jadi? Nabi Allah tidurkan, Allah pelihara Nabi. Sebab tu orang Nabi masuk. Walaupun fikiran dia ada Nabi, tapi Allah pelihara dia. Jadi Nabi sampai 3 hari. Ya, nak pergi tu tak ada, nak pergi tertidur. Sampailah dah tak ada apa yang datang bulan yang datang kita. Sampai itu antara peristiwa berlaku menunjukkan kenabian di mana bagaimana Allah SWT memelihara Nabi, tak menjerumuskan Nabi kepada perkara-perkara lama. Okay? Dan kita pun kadang-kadang Allah nak halang kita daripada berlaku sesuatu musibah tu. Kadang-kadang Allah halang dengan pelbagai cara yang mana kadang-kadang kita rasa macam contohnya kan, kita rasa nak naik bas tu, tiba bas tu lambat, ataupun bas tu rosak. Macam mana yang kita nak naik bas tu, kadang-kadang bas tu lambat. Jadi sebab kita nak cepat, kita naik bas lain. Okey, naik bas lain, punya bas tu accident. Betul-betul itulah Allah. Tapi yang lebih cantiknya kalau Allah menghalang kita daripada melakukan maksiat, kan? Kadang-kadang ada juga berlaku. Sebenarnya Allah tak nak kita buat benda tu sebab benda tu langgar, kan? Jadi kalau dah dapat itu, alhamdulillah lah, ya. Dan dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita kan ada juga niat-niat kita ni kan. Dan Allah kadang-kadang kalau Allah pelihara kita, dia akan halang. Dan begitu juga kalau Allah tak suka kita, kalau tak suka, maknanya kalau kita dijauh daripada Allah, kadang Allah biarkan je buat maksiat. Ya? Bila kita jauh daripada Allah, Allah biar je buat maksiat. Dan Allah halang kita daripada buat kebaikan. Bila kita jauh daripada Allah, kita tak ada rasa apa kita nak kata. Dalam satu ceramah, Ustazah Syarifah Nabila kan, dia menceritakan tentang hukuman yang tidak disedari. Hukuman yang tidak disedari. Saya tak nak terkesankan. Hukuman yang tidak disedari ialah apabila kita tak ada rasa nak buat kebaikan. Kita terhalang daripada merasa kita buat kebaikan. Kita terhalang. Patut kita boleh buat, ada je. Kita terhalang daripada melakukan kebaikan. Itu antara hukuman yang kita tak terasa. Saya nak buat hadis tu, tapi sebab saya tak nampak sebenarnya dan saya pun tak nak sebut. Hadis yang lebih kurang mengatakan bila Allah nakkan kebaikan pada seseorang, Allah akan bagi dia jalan. Tapi saya tak nampak sebut lagi, saya mencari lagi. So Nabi Sayyidina Ali menjaga Sayyidina Ali. Okay, Abu Talib menjaga Nabi Muhammad. Dia bersama bapa saudaranya sehingga melebihi umur 40 tahun. Maksudnya masa dia kahwin, masa dia jadi Nabi, jadi Nabi tu ada dah kahwin kan? Nabi kan dengan Siti Khadijah. Masih dengan, kalau ikut dia sirah Ahmad tu ni, dia kata Nabi Muhammad SAW tinggal bersama saudaranya bapa saudaranya sehingga melebihi usia 40 tahun. Abu Talib selalu melindungi Rasulullah SAW. Beliau satu berkawan dan musuh demi baginda. Hal ini akan dibincangkan pada bahagian lain dalam buku. Pernah berlalu mohon hujan dengan wajah Rasulullah. Ibnu Asakir menyebutkan satu riwayat daripada Jahmah bin Al-Fantah dengan mengatakan, aku pernah pergi ke Makkah pada saat penduduknya sedang menghadapi kemarau. Lalu berkatalah orang Quraisy, hai Abu Talib, rumah ini telah gersam dan anak-anak kita kekurangan makanan. Marilah kita berdoa. Pernah satu ketika keadaan kemarau di Makkah. Kemudian Abu Talib keluar membawa bersamanya seorang budak. Budak itu bagaikan mentari yang dikelilingi awal-awal. Ialah Nabi masa tu umur 8 tahun, kan? So kalau beberapa tahun tu baru 10 tahun. Kita tak tahu peristiwa ni bila 10 tahun ke berapa tahun. Tapi Nabi budak lagi masa tu. Lalu kelihatan jelas dari awal-awal itu, awal mendung yang membawa kebaikan yang banyak. Maksudnya
masa berlaku peristiwa kemarau tu, dia orang minta tolong Abu Talib. Baiklah kita sama-sama minta pada Tuhan mohon hujan. Lepas tu dia kumpul-kumpul, Abu Talib bawa Nabi. Bila bawa Nabi, dia kata kelihatan jelas daripada awan-awan itu, awan bentuk membawa kebaikan yang banyak. Maknanya bila bawa Nabi, awan tu macam ini. Okay. Di keliling budak itu terdapat ramai kanak-kanak. Lalu Abu Talib mengangkat budak itu dan menyadarkan belakangnya ke Kaabah serta mendekatkan jari jemarinya ke tubuh itu. Ketika langit kosong dan tiada sebara awan kecil, tiba-tiba datang awan mendung dan hujan mula menitis dan curang-curang. Lembah Makkah pun mula menerbitkan air dan suburlah bunyinya di beranda tempat. Peristiwa inilah yang disebut oleh Abu Talib dalam syairnya. Ada syair bahasa Arab tapi di dalam bahasa Melayu, si tutik yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim dan pelindung bantuan adalah baik-baik sekalian. Maksudnya menceritakan bahawa dengan berkat atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan itu asbablah rahmat Allah itu turun hujan, turun hujan kerana rahmat Allah ke atas Nabi Muhammad SAW. Hujan turun. Okey, kemudian usia 12 tahun, dikatakan 12 tahun 10 hari. Abu Talib bawa Nabi ke Basrah. Basrah ni dekat kawasan Syam. Kawasan Syam, ibu negeri Hauran. Pada masa itu, ialah ibu negeri bagi negara Arab yang tunduk kepada pemerintahan Rom. Syam ni Rom yang conquer. So ibu negeri dia Hauran. Ibu negeri dia Hauran. Jadi Syam ni duduk di bawah pemerintahan Rom. Rom ni maknanya orang apa? Orang Nasrani ya. Jadi itu ada seorang rahib bernama Jajis ya. Ada rahib bernama Jajis. Lepas tu tapi dikenali kalau dalam banyak sirah bukan nama Jajis, siapa nama dia? Bahira ya. Bahira. Apabila rumah Abu Talib singgah, Bahira keluar menyambut. Lepas tu dia pegang tangan Rasulullah. Lepas tu dia kata, inilah ketua seluruh alam. Ya. Budak ini diutuskan oleh Allah sebagai rahmat untuk segala alam. Lepas tu Abu Talib tanya, macam mana kau tahu? Dia kata, tadi ketika kamu bertolak dari Aqabah, tidak ada sebutir batu pun pokok-pokok melainkan semuanya duduk sujud. Dia nampak ya. Masa Abu Talib bawa tu nampak pokok sujud. So dia datang, itulah tanda-tanda kenabian. Sesungguhnya aku mengenali dia dengan cap kenabian di bawah tulang belingkatnya yang seperti buah apple. Cakap seperti buah apple. Itu pandangan masing-masing. Ada yang nampak macam buah apple, ada yang nampak macam bunga, tapi kesimpulannya ada tanda pokok itu dia yang penting. Okay? Bahira minta Abu Talib membawa Rasulullah pulang. Bila bawa balik cepat. Bawa balik cepat. Jangan bagi Syam. Dan aku bingkang dia orang akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Nabi. Okey. Lepas tu perang Hijaz dah habis pukul 11. Okey. 9 hari lah saya tak nak dia masa lagi kita dah dapat kan. Okey. Nanti kita akan baca tentang perang Hijaz dan 10 Hudul ni. Itu satu peristiwa yang sangat menarik yang akan saya ceritakan insya-Allah. Bagaimana penglibatan Rasulullah SAW ketika usia remaja. Masa itu usia Nabi 15 tahun. Dia adalah seorang terlibat dalam peperangan Hijaz dan kemudian dalam perjanjian itu perjanjian perdamaian. Bagaimana Nabi mulakan karier di karier di bidang politik lah atau karier di bidang keamanan antara bangsa lebih kurang itu. Okay, insyaAllah kita sambung nanti. Semoga mudah-mudahan walaupun hari ini tentang kata Nabi kedua banyak yang kita belajar tentang kata kedua, tapi ada juga harapnya pengajaran-pengajaran lain yang kita peroleh tentang sifat-sifat Nabi, tentang cara-cara Rasulullah SAW dengan sahabat, dan tentang apabila seseorang telah menerima kebenaran maka dia tidak menolak dan sebagainya. InsyaAllah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah-salah kepada mana-mana kelemahan saya. Seandainya ada cadangan lain cara bagaimana nak ajar kita ambil, boleh bagi cadangan kepada saya. InsyaAllah saya akan berikannya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pegat dia. Kepedan dah buku. Saya baca